Okey, sampai ke topik yang seterusnya. Topik seterusnya adalah verb. Verb di mana kita boleh klasifikasikan dia sebagai, di dalam bahasa Melayu ni adalah kata kerja. Kata kerja ataupun kata perbuatan. So, dia punya terminologinya melakukan seseorang atau sesuatu yang melakukan perbuatan. Maknanya tak semestinya orang. Okey, binatang, benda dan sebagainya melakukan perbuatan. Okey, kat sini saya tunjukkan contoh macam mana kata kerja ni dilaksanakan. Okey, kat sini ayatnya adalah David plays football. So, di mana kata kerja? Okey, betul, kata kerja adalah di sini. Ini adalah verb kata kerja. Di sini David adalah seorang yang melakukan kata kerja untuk dirinya. So, apa David buat? David bermain. So, bermain tu adalah kata kerja bagi David, kata perbuatan bagi David. Jadi David ni adalah seseorang. So, David bermain football. Jadi David yang melakukan pekerjaan bermain football. Jadi David. So, di sini penting kita melihat macam mana perhubungan antara kata kerja dan David ni. Ini adalah kata nouns. So, David plays football, kan? Tapi kalau ni David seorang. Tapi macam mana kalau ramai? Kan? Macam mana kalau ramai? Maksudnya lebih daripada seorang. So, dia kata David and his brother play football. Okay, so apa beza kat ni? So, ada punya seorang yang melakukan itu adalah David dan abangnya. David dan abangnya adalah sebagai nouns. David dan abangnya melakukan kerja apa? Melakukan bermain. So, bermain adalah kata kerja. So, sini apa beza yang awak nampak? Yang anda nampak adalah ada S dan tak ada S. Betul tak? So, bila seorang itu, yang pelaku ni, sama ada orang atau binatang ke, dia dalam keadaan berseorang, kan? So, kata kerjanya hendaklah ditambah dengan S berbanding dengan jika pelakunya ada dua dan lebih. Lebih itu maksudnya macam mereka, they, Ali and Abu, the people, my friends, the boys dan sebagainya. Bila ramai je, kata kerjanya dia buang S. So, ni tak ada S, ni ada S, ni tak ada S. So, dia buang S. Itu beza. Yang ini nanti saya akan go later. Saya akan brief later. Yang ni saya cuma nak beritahu konsep kata kerja je bila mana dalam ayat. So, kita dah nampak kan, kata kerjanya dia melakukan sesuatu. Pelaku ni melakukan sesuatu. Dan kalau ayat lain yang kita boleh buat, kita tak nak guna orang ni, kita nak guna lain. Kita boleh guna cat. Kan? Cat walaupun dia binatang, dia pun sesuatu atau benda atau binatang tu, dia pun sebagai pelaku juga. The cat eat. Cat seorang ni, kan? Seekor kucing. Kita boleh kata kalau nak tambah pun, kita boleh kata a cat. Seekor kucing makan ikan, fish. So, seekor kucing makan ikan. Okay? Dia boleh mesti dengan kata noun daripada sebelumnya. Okay, sini subjeknya, dia punya pelaku dia adalah kucing. Kata perbuatannya adalah makan. Kucing buat apa? Apa perbuatan dia? Dia makan ikan. So, ini dah kata kerjanya, verb. Kalau kucing ramai, macam mana kucing ramai? The cats. Bila kata nama ini, noun ni berbeza dengan kata kerja. Bila nouns ada S ni mesti ramai. The cats, kucing-kucing itu. Kucing-kucing itu tersebut. Bila dah ramai, S ni automatik dia hilang. Fish. Maknanya ramai kucing makan ikan. Kucing-kucing
makan ikan. So bila kunci tu dah ramai, automatik S ni dah hilang. Okey, automatik S ni hilang. So berbeza. Bila noun ada S, dia menggambarkan dia ramai. Tapi bila verb tak ada S, dia bagi tujuan untuk yang ramai. So yang ini nanti saya akan bagi detail sikit dalam jadual supaya dia boleh nampak lah. So ini cuma saya nak beritahu macam mana penggunaan play untuk dalam musyawarah. Daripada play kata kerja ni adalah satu part of speech yang paling penting untuk kita membina ayat. Setiap kataan mesti punya kata kerja. Kebanyakannya pun punya kata kerja. So jika tak ada kata kerja ni susah kita nampak ayat. So dia adalah part of speech yang paling penting. Okey. Okey, seterusnya adalah sedikit list untuk kata kerja ni. So saya buat dalam bentuk jadual, so senang nampak lah. So antara yang saya buat adalah look, melihat, jump, lompat, push, tolak, move, gerak, eat, makan, go, pergi, make, buat, cut, potong. So sini ada is dan are juga. So ni ada special case sikit sebab saya asing dengan dia. Macam mana kata kerja is dan are ni boleh dibuat lah. So di sini saya buat column, nampak tak? Present, past. Present, past. Present maksudnya adalah sekarang, past maksudnya lepas. Senang tu panggil present tense, past tense. Kejadian yang lepas, kejadian sekarang. Ataupun kejadian yang sentiasa berlaku. Kan, sentiasa berlaku. Ada hari kita buat. Ada hari yang biasa kita buat, kita buat present. Itu keadaan yang sekarang, present. So present itu boleh katakan sebagai sekarang. Past boleh katakan sebagai lepas. Dan lepas. So kalau lihat, sudah melihat. Kalau jump, sudah melompat. Look, past tense adalah look dengan penambahan ed. Jump, past tense adalah jump dengan penambahan ed. Push, ada penambahan ed. Okay, move, ada penambahan e, dah ada tambahan e je. So senang. So maknanya ada ed dia sudah berlaku. Lihat, dah lihat. Jump, dah lompat. Push, dah tolak. Move, dah gerak. Maknanya dalam keadaan sekarang ni kita nak cerita dalam kasar, kita look. Kalau nak cerita dah lepas, maknanya semalam tu telah melihat, look. Telah melompat, telah menolak, telah bergerak. Okey? So di sini saya pecahkan kata kerja ni kepada dua bahagian. Okey, kenapa dua bahagian? Perlu ada dua bahagian ni kerana dalam bahasa Inggeris dia tak ada semua yang lepas pakai ed. Ada setengah tu memang tak pakai ed, dia pakai cara lain. Okey, yang ed ni dikenali sebagai regular yang biasa. Dan yang ini pula dikenali sebagai irregular. Okey. So irregular irregular. So perbezaan antara regular dan regular ni, regular dan irregular adalah regularnya mesti belakangnya ada ed. Dan yang irregular ni belakangnya tak semestinya untuk yang dah berlaku ada ed. So semua ni sebenarnya kita tak ada masalah sebenarnya. Kita boleh cari dalam kamus. Macam juga adjektif, past dan sebagainya kita dalam kamus, jangan risau. So nanti saya tunjukkan dalam kamus supaya kita tak tahu yang idealnya ada ed belakang ataupun guna cara lain. Dia ni kata nak it, kadang-kadang kita confuse nak tulis it kan. So it yang kanan sekarang, bila kita dah makan, telah makan kata semalam saya telah makan. Kalau kita bahasa semalam ke bahasa lepas berlaku je, it akan jadi at. So kalau sekarang kita kata I eat the cake, so semalam kita dah makan, kita kata I ate the cake. Kalau pun dah berlaku, dah akan jadi went, pergi, saya telah pergi. Kalau make, buat, saya telah buat, dia akan jadi made. Dan
Dan kad, kad ni special. Ada beberapa macam kad ni, sekarang macam ni, lepas pun dia sama juga, kad juga, so tak ada masalah. So awak jumpa ni, kalau diguna kata ni bahawa dia dah makan lah. Kejadian ni dia dah makan. Kalau jumpa when dia, kejadian dah pergi, dah buat, dah potong. Kad ni, nanti saya beritahu macam mana keadaan bila kita nak tahu dia dah lepas dan berlaku. Okey, macam mana is pula? Is ni sebenarnya adalah untuk penggunaan pelaku untuk seorang. A ni adalah untuk pelaku yang ramai. Nanti saya akan buat schedule pelaku yang ramai, pelaku yang seorang. So is, keadaan sekarang adalah is, keadaan yang lepas akan jadi was. Begitu juga A, jika keadaan sekarang dia guna A, kalau keadaan yang dah lepas berlaku dia guna were. So maksudnya were dan A ni maksudnya sama, cuma dah berlaku je. Yang ni was dan is maksudnya sama juga, cuma dah berlaku saja. Okey. So okey, sekarang kita cuba buat ya. Okey. Katakanlah kita ambil loop senang sikit. Okey, yang pertama kita ambil loop ayat A. Katakan kita ambil pelaku seorang. She dia perempuan seorang je. She, macam saya cakap tadi, look. Kalau dalam keadaan seorang, mesti ada S. Dengan syarat keadaannya adalah present tense, dalam keadaan sekarang. Okay. She looked at the picture. Okay. Budak perempuan itu melihat ke arah gambar tersebut. She looked. Tapi katakanlah kalau she, dia telah melihat, ataupun kita ambil plural, kita ambil ramai, dia seorang. Apa berlaku ketika kita ambil ramai? Katakanlah she and her friend. Dia dah kawannya look. Bila seorang ada S, bila ramai dalam keadaan present tense, dalam keadaan sekarang, dia tak ada S. Look at the picture. Okay. Kalau seorang ada S, kalau ramai tak ada S, dalam keadaan yang sekarang, kejadian berlaku sekarang, ataupun kejadian berlaku dia panggil apa? Hari-hari. Dia berlaku hari-hari. Yang biasa berlaku lah. Katakanlah saya nak she juga, tapi yang dah berlaku. Okay. She yang dah berlaku. Yang ni yang sekarang berlaku, yang dah berlaku lah. She look, yang ada ED, menunjukkan dah berlaku. Dia telah melihat at the picture. Okay. So sini dia mengamalkan bahawa kejadian ini dah berlaku sebab ada ED. Dia telah melihat gambar. Kalau kita nak panjang lagi, kita boleh kata she looked at the picture yesterday. Bermaksud dia telah melihat gambar itu semalam. Okay. Dan seterusnya, katakanlah kita nak buat D pula okay, sekarang kita cuba try contoh D, di mana kita ambil yang ramai dan dah berlaku. So kita boleh buat she and his, perempuan her friend look, ni dah berlaku ada ini, look at the picture. Okay, sini dah beritahu bahawa apabila yang sekarang yang berlaku ni, kalau sekarang keadaan sekarang nak menunjukkan dia seorang, kata kerja ni ada S. Nak menunjukkan dia ramai, dia tak perlu ada S. Okey, ni ada S. Dan perbezaannya. Tapi kalau dah lepas, dia tak perlu tahu ada S ke tak ada S ke, sebab dah berlaku. Dah berlaku, dia tak kisah sama ada dia seorang ke atau dia ramai. Okey, dia seorang ke dia ramai. Faham kan? Senang kan? Kalau jump sama juga. Jadi she jumps, ada S lah kalau seorang. Kalau ramai, she and her jump, tak ada S. Kalau kadang berlaku sekarang. Kan kalau dah berlaku, she jumped. Kalau ramai, she and her friend jump. Okay, kalau it pun sama. Kalau dalam keadaan sekarang, dia akan jadi she eats, ada S. Eats the picture, kan? Eats the fish ke, eat the cake ke. Kalau ramai, she and her friend eat saja, tak ada S.
So it saja tak ada S. Okay. Kalau dah berlaku, walaupun seorang, dia kata she ate the cake. Dah berlaku. Kalau ramai, she and her friend ate the cake. Yesterday ke, last week ke, bulan lepas ke, dah berlaku. Senang kan? Okey, macam mana lah penggunaan is dan are? Is dan are ni agak complicated sikit penggunaannya. Okey. So ini saya rasa saya tak akan ajar dalam BCD ni. Saya tak nak mengelirukan penonton anda semua. Yang ini saya akan cuba kalau ada bersambutan untuk BCD yang datang, saya akan cuba terangkan dalam BCD yang datang. So verb ni pun ada lagi yang belum diterangkan secara detailnya. Ini adalah secara basic. So dengan basic ini saja pun saya merasakan bahawa dah cukup untuk sebagai yang asas. Okay, sekarang ni cuma saya nak beritahu bahawa macam mana kita tahu yang pelaku ni adalah seorang ataupun dia ramai. Kan? Seorang ataupun dia ramai. Seorang ataupun dia ramai. Okay. Alright. Okay, sekarang saya nak beritahu, saya cuba nak terangkan sedikit mengenai macam mana kita tahu pelaku ni ataupun lebih dikenali sebagai subjek. Yang melakukan tu sebenarnya dia lebih dikenali sebagai subjek. Dan pelaku ni saya akan explain lebih detail dekat subjek work agreement, kan? Tapi tak apa, saya cuba terang sedikit-sikit, tak nak melirukan anda semua. So macam mana kita nak tahu pelaku ni sama ada ramai ataupun seorang, kan? So kat sini saya buat satu jadual yang ringkas dan banyak lagi sebenarnya, kan? Kita boleh letakkan. So singular masuk adalah satu. Berlainan dengan plural, dia lebih daripada satu. Lebih daripada satu. So maksudnya kalau dua pun dia kena lebih daripada satu, kira banyak. So plural ni kira sedang banyak lah. Lebih dari satu kira banyak. So bila singular je, bersatu je masuk, dia menjadi macam she, Ali, he, cat, it. Dia akan duduk sini dengan jumpa kata kerjanya mesti ada S. Dengan syarat kelakuan dia punya ayat ni berlaku dalam keadaan sekarang, ataupun dia berlaku keadaan yang biasa berlaku. Macam kita sekolah kan hari-hari berlaku, rutin hariannya. So tak ada masalah. Dan plural pula keadaan yang ramai, macam they, mereka, we, kami. Kecuali I dengan you ni, walaupun I seorang, you walaupun seorang, dia adalah satu perkataan yang special dalam bahasa Inggeris. Walaupun dia seorang ni, dia duduk dalam grup kumpulan yang ramai. Yang inilah yang saya rasa ramai orang yang confused. Sebab itu saya buat jadual ni, supaya nampak sikit. Okay. Walaupun dia you, I seorang, you ni seorang, I dengan you dalam bahasa Inggeris adalah special. Dia diletakkan di bawah kumpulan yang ramai. Jadi kalau I kat sini, kena ada I, look, tak ada S lah. Kalau you pun sama, you, look, tak ada S. Dia jadi you, look. Dia dekat plural, dekat perbuatan yang ramai. Okay. Dan cats, apa beza cat dua ni? Ni dah saya terang dekat kata nama, kan. Kalau kata nama, kalau tak ada S, dia seekor ataupun seorang. Kalau ada S, dia adalah ramai. Macam the boy seorang, the boys ramai, kan. Kata nak boy. Boy seorang, kalau boys ramai. Okay. So kalau kata cat, which is plural. Kalau cat, which is singular. Cat looks. Kalau cats look, tak ada S. Okay. Inilah antara yang saya nak tekankan, di mana tak confuse, kan. So banyak lagi kata tak, the boys, the girl, apa-apa kata pelaku, walaupun dia binatang sekalipun, dia boleh duduk ke depan, kan. Walaupun it, benda, it ni macam benda lah. It ni mungkin benda tu binatang tu, ataupun benda tu kursi ke, pun boleh duduk kat depan juga. It is rain, ada hujan, guna is. Ini saya tak gunakan lagi lah, tapi penggunaannya tetap ada. So sedikit saya rasa ni dah cukup untuk kita belajar basic. Dan seperti saya cakap lah, saya akan cuba explain kalau dapat sambutan yang bagus, permintaan komen yang bagus untuk BCD ni, DVD ni. Saya akan on lagi untuk buat lebih agak detail, intermediate, yang kedengahan. Okay. Okay, sekarang jom kita cari kata kerja yang lepas ke, present ke, ataupun yang dah lepas. That is walk ni. Okay. Ini adalah walk.
Okey. Kita lihat dia. Kata kerja ni VT, kata kerja lah. So walk maksudnya berjalan, muncul. So walk berjalan, tengok dia tak ada dalam bracket. Dia tak ada bracket. So bila sebelahnya tak ada bracket, bermaksud past tense-nya yang dah berlaku, yang dah berjalan, mesti belakangnya disudahkan dengan ed. Kalau ada ed nya belakangnya, bermaksud ia dah berlaku, sebab dia tak ada bracket. Okey, saya tunjukkan mana yang ada bracket. Okey, yang bracket contohnya kita ambil apa, it ya. Cuba try kita ambil it. Cari it. It. Okey ni. Okey. It VT verb VT dengan VI ni, ni saya belum cerita. Yang ni saya takkan cerita dalam bab ni lah. Tapi V ni mesti adalah verb. Okey. So sini tengok ada bracket kan? Okay. PT ni adalah past tense yang dah lepas. Okey. So kalau sekarang ni adalah it, yang past tense-nya mesti at. Okey. PP ni adalah past participle. Yang ni kita tak belajar. Dalam DVD ni memang kita tak ajar. So ini mungkin kita ajar dalam advance lah kalau ada permintaan nanti kan. So yang kita belajar adalah ni. Kalau makan sekarang, kalau dah makan adalah at. Dah makan semalam ke dan sebagainya. Okey. So ada juga yang sama. Tapi yang sama tu tak banyak. V juga kata kerja tu, bracket dia. Dia adalah sama. Past tense, PT kan? Okey, past tense. So PT tu bermaksud adalah past tense yang dah berlaku. Potong. Okey. Ini adalah potong. Sudah berlaku cut juga. So bermaksud bahawa sama ada dia sekarang ataupun dah berlaku, dia adalah sama. Okey. Ini present participle ni kita belajar lagi. Ini saya takkan ajar lah bab ni Okey, itulah antara ketiga yang biasa kita lihat lah.